Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Masni dan juga ahli-ahli kumpulan yang lain. Jadi hari ini saya dan ahli kumpulan akan membentangkan tajuk berkenaan The Problem of Prejudice. Jadi tanpa membuang masa, saya akan memulakan. Saban waktu kita mengetahui bahawa masalah prejudis semakin hari semakin meningkat dan berlaku secara halus tanpa kita sedari sehingga membawa kesan dan impak yang besar kepada individu maupun etnik yang lain. Secara umumnya, prejudis merujuk kepada sikap atau pandangan negatif terhadap individu atau kelompok tertentu tanpa asas fakta yang jelas, manakala diskriminasi pula merujuk kepada tindakan yang tidak adil yang berpunca daripada sifat prejudis tersebut. Jadi menurut kajian lepas menunjukkan bahawa sikap prejudis memberi kesan ketara terhadap interaksi sosial dan integrasi antara etnik. Sebagai contoh, pelajar lebih memilih untuk bergaul dengan rakan daripada etnik yang sama berbanding etnik yang lain sehingga menyebabkan interaksi merentas etnik semakin berkurang. Selain itu, prejudis turut meningkatkan stereotip dan salah faham sehingga mencetuskan konflik dan memandang rendah budaya kaum yang lain. Jadi, kajian ini penting bagi mengenal pasti masalah prejudis, memahami kesannya serta langkah yang berkesan untuk menanganinya. Oke, saya akan sambung untuk artikel pertama, yaitu bertajuk Stop Being Racist, What Malaysians Says About Race on Social Media, a Thematic Analysis. Oke, nama penulis dia adalah si Colin Jerome, Nasrin Zulaika Hasbi dan Ting Su Hila. Dan lokasi kajian dia di Malaysia, terutama dalam media sosial X lah, atau juga dikenali sebagai Twitter sebelum ini. Dan sampel data dikumpul daripada platform X, Twitter, melalui post atau tweet yang tersedia secara umum antara 1 Januari hingga 30 Jun 2023 lah. Dan data secara spesifik dia bilangan itu dia tidak senaraikan lah dalam artikel ni. Mungkin dia guna convenience sampling atau apalah, tapi dia kasih tahu lah bila tarik dia 1 Januari hingga 30 Jun lah 2023. Dan lepas dia dapat data ni, dia buat thematic analysis lah. Dan untuk tujuan kajian ni, dia dijalankan untuk memahami lah bagaimana rakyat Malaysia membincangkan isu perkauman ni di media sosial, khususnya di X lah, di Twitter tu. Dan penyelidik ni ingin menilai lah sama ada perbincangan tersebut dia menunjukkan penolakan atau penerimaan lah dalam sikap perkauman ni. Ya. Dan untuk dapatan kajian menunjukkan bahawa isu perkauman masih menjadi topik yang hangat lah atau dominan dalam perbincangan rakyat Malaysia lah di media sosial. Dan walaupun ada juga prejudis dan juga stereotip dalam sebahagian perbualan, tetapi ada juga majoritinya dia ada kesedaran lah dan juga keinginan untuk melihat Malaysia ni menjadi sebuah negara yang lebih bersatu lah dan memberi layanan yang adil kepada semua kaum lah. Itu saya daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Artikel seterusnya iaitu artikel kedua pula bertajuk Implikasi Budaya dan Agama terhadap Interaksi Antara Etnik dalam Kalangan Murid di Malaysia, yang ditulis oleh Suresh Kumar N. Velimalar pada tahun 2017. Sampel yang digunakan oleh beliau adalah sebanyak 1,000 orang pelajar, manakala lokasi kajian pula dipilih daripada 5 buah sekolah menengah di negeri Perak Darul Rizwan dan di negeri Kedah Darul Aman, dan seramai 100 orang murid yang dipilih daripada setiap sekolah. Tujuan kajian adalah untuk meneliti hubungan antara budaya dan agama dalam kalangan murid merentasi etnik di persekitaran bilik darjah. Dalam kata yang lain, penyelidik ingin meneroka sejauh manakah faktor perbezaan budaya dan agama dapat membawa sifat prejudis dan stereotip dalam kalangan sesama pelajar di Malaysia. Dapatan kajian pula adalah sebanyak 46.9% murid menyatakan perbezaan budaya, dorongan interaksi selain faktor penghalang interaksi merentasi etnik di bilik darjah. Ini bermakna sebanyak 40.9% atau sebanyak 469 murid mengatakan bahawa perbezaan budaya menghalang interaksi murid merentasi etnik di bilik. Jadi artikel ketiga pula adalah bertajuk Isu Perkauman dalam Organisasi Swasta di Kuala Lumpur, yang ditulis oleh Nurdina Az-Zahar Azhar, Nur Hazarin Akila Hasan Sukri dan juga Syamia Shahabuddin pada 2024. Jadi sampel adalah seorang
yang bernama Ahmad Norman yang bukan nama sebenar, iaitu seorang senior auditor di syarikat swasta, Damansara yang dipilih sebagai wakil sampel atas sebab mempunyai pengalaman bekerja dan melibatkan diri dengan pelbagai kaum. Lokasi kajian pula adalah di organisasi swasta Kuala Lumpur. Tujuan kajian adalah untuk meneliti dengan lebih mendalam mengenai impak negatif isu perkauman terhadap kehidupan profesional. Dalam kata yang lain, penyelidik ingin meneroka dan memahami bentuk-bentuk diskriminasi perkauman yang berlaku di tempat kerja. Dapatan kajian pula, responden berasa sedih semasa bekerja dengan kaum yang berlainan. Perkara ini dapat dibuktikan apabila kaum yang lain berkomunikasi dalam bahasa Cina yang menyebabkan pekerja Melayu terpinggir. Selain itu, mereka juga sering memberikan tugasan last minute kepada kaum Melayu dengan stereotip negatif. Salam sejahtera, saya akan menerangkan artikel yang keempat iaitu bertajuk Prejudice on Indonesia Social Media. Artikel ini telah ditulis oleh 4 orang penulis iaitu Yusidanti Tendriawali, Muhammad Khairul Basrun Umanailo, Kaharudin, dan Johanna Tandisala. Sampel bagi artikel ini ialah diambil melalui media sosial selama 3 bulan, iaitu dari bulan Februari sehingga bulan April pada 2018. Dan lokasi bagi kajian ini ataupun artikel ini terletak di Indonesia melalui media sosial. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti prasangka dan toleransi antara kaum dalam media sosial. Dan dapatan kajian yang didapati ialah prasangka negatif yang diperolehi banyak mengandungi prasangka agama dan politik, dan juga pandangan negatif dan diskriminatif sering digunakan. Okey, seterusnya kita masuk ke artikel yang kelima, iaitu bertajuk Kesan Prejudis dan Jarak Sosial Terhadap Komunikasi Antara Etnik. Dan terdapat 3 orang penulis bagi kajian ini, iaitu Marzudi Muhammad Yunus, Nuri Hanis Muhammad Nasir dan Nurul Haniza Samsudin yang ditulis pada tahun 2020. Terdapat 300 orang responden bagi kajian ini yang terdiri daripada etnik Melayu, India dan Cina. Dan lokasi kajian ini adalah di Pangsapuri, Seksyen 2, Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Dan tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji kesan prejudis dan jarak sosial terhadap komunikasi antara etnik di kawasan Pangsapuri itu. Dan dapatan kajian mendapati bahawa komunikasi antara etnik adalah terhad dan bersifat tidak mendalam dan serta mengurangkan kecenderungan interaksi bersemuka antara etnik. Oke, kita masuk kepada topik discussion dari segi persamaan dan perbezaan setiap artikel lah. Kelima-lima artikel ini membincangkan isu prejudis dan perkauman yang masih wujud dalam masyarakat kita, walaupun konteks kajian adalah berbeza. Oke, dari segi persamaan, semua artikel ini dia menyampaikan message yang sama lah, bahwa prejudis dan perbezaan kaum masih menjadi cabaran lah besar dalam usaha membina masyarakat yang harmoni. Dan media sosial dan dunia sebenarnya sama-sama menjadi ruang penyebaran sikap perkauman lah. Itu daripada persamaan dia lah. Perbezaan pula lebih ke konteks kajian, artikel 1 dan 4 dia fokus kepada media sosial, dan artikel 2 dia fokus kepada pelajar sekolah menengah, artikel 3 dia fokus kepada organisasi dan tempat kerja, dan artikel 5 dia fokus kepada komuniti perumahan. Dan dari segi lokasi dan skop ada 2 lah lokasi dia, Malaysia dan Indonesia. Malaysia dia ada 4 artikel. Artikel 1 dia skop dia media sosial, artikel 2 sekolah, dan artikel 3 tempat kerja, dan artikel 5 komuniti perumahan. Dari segi Indonesia, bahagian Indonesia pula lokasi adalah artikel keempat iaitu media sosial berkaitan agama dan politik lah. Okey, sekian dan terima kasih. Seterusnya, kita masuk ke dalam bahagian proses penyesuaian dalam isu perkauman dan interaksi antara etnik berdasarkan teori psikologi. Teori yang saya akan terangkan ialah teori hubungan antara kumpulan daripada Gordon Allport 1954. Idea utama teori ini ialah untuk mengurangkan prejudis antara kumpulan melalui interaksi yang positif dan kerjasama antara kumpulan.
Dan syarat utama teori ini ialah status sama rata, matlamat bersama, kerjasama antara kumpulan dan sokongan institusi. Seterusnya, saya akan menerangkan cara mengaplikasikan teori ini di dalam 5 artikel yang telah dipilih oleh kumpulan kami. Bagi artikel pertama, perbincangan antara kaum dilakukan secara terbuka dan saling menghormati. Artikel kedua, murid bekerjasama dalam satu kumpulan untuk mencapai matlamat bersama. Ini bermakna murid-murid tidak lagi memandang apa etnik mereka, dan mereka akan bekerjasama tanpa menghiraukan etnik mereka untuk menyelesaikan kerja mereka. Dan artikel ketiga, strategi organisasi yang melibatkan pekerja berbilang kaum akan mewujudkan syarat persamaan status. Artikel keempat, hak suara yang bebas akan menimbulkan prejudis yang harus dikawal dan dibentuk oleh institusi yang bertanggungjawab. Dan bagi artikel yang terakhir, aktiviti bermakna seperti gotong royong dapat meningkatkan hubungan positif. Sebagai rumusan, hubungan yang baik dan sikap bertolak ansur mampu meningkatkan hubungan yang positif antara kumpulan maupun etnik. Seterusnya kita masuk ke dalam teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Idea utama teori ini adalah beliau mengatakan bahawa tingkah laku manusia bukan dipelajari melalui pengalaman sahaja, tetapi juga dipelajari melalui pemerhatian dan peniruan. Terdapat 4 komponen utama yang penting dalam teori ini, iaitu yang pertama, perhatian, pengakalan, penghasilan semula dan motivasi. Dan setiap model ini dia memainkan peranan penting dalam teori ini, di mana individu akan memberi perhatian kepada model, seterusnya akan menyimpan memori tersebut dan akan mengulangkan perbuatan tersebut jika ada ganjaran ataupun motivasi. Seterusnya saya akan terangkan bagaimana teori pembelajaran sosial ini dia berkaitan dengan kelima-lima kajian ataupun artikel yang kami ambil. Dalam kajian yang pertama, pengguna meniru mesej anti perkauman melalui pemerhatian dan sokongan sosial, di mana apabila terdapat satu mesej yang diberikan pujian, pengguna-pengguna media sosial yang lain juga cenderung untuk meniru perbuatan positif tersebut. Dalam kajian yang kedua, murid meniru sikap toleransi melalui pemerhatian mereka terhadap guru dan juga rekan-rekan. Dalam kajian yang ketiga, pekerja meniru tingkah laku positif yang diberikan ganjaran sosial. Dalam kajian keempat, prejudis dipelajari apabila tingkah laku mereka itu tidak dihukum ataupun tidak ditegur. Dalam kajian yang kelima pula, pemerhatian interaksi mesra mengurangkan jarak sosial dan prejudis. Dan di sini kita boleh lihat dalam kelima-lima kajian ini tadi, kita boleh lihat bahawa setiap tingkah laku itu dipelajari melalui pemerhatian sekeliling ataupun kita punya pemerhatian terhadap sesuatu perkara. Jadi secara keseluruhannya, kelima-lima artikel ini menunjukkan bahawa prejudis masih wujud dalam kalangan masyarakat Malaysia. Prejudis muncul dalam berbagai konteks termasuklah media sosial, sekolah, tempat kerja dan juga komuniti, dan menjejaskan berbagai golongan seperti pelajar, pekerja dan juga masyarakat umum. Beberapa langkah proaktif yang boleh dilaksanakan adalah seperti pendidikan dan pendedahan budaya secara berterusan, kerana dapat meningkatkan kefahaman dan toleransi terhadap kebudayaan etnik. Kedua, media sosial dan media budaya boleh dijadikan sebagai saluran untuk menyebarkan maklumat positif. Ketiga, dasar dan polisi sosial yang berkesan dapat menyokong integrasi antara kaum. Jadi bagi kajian masa depan pula, penyelidik disarankan menjalankan kajian empirikal lebih mendalam menggunakan pendekatan campuran iaitu mixed method untuk menilai kesan kualitatif dan kuantitatif secara serentak
pertimbangan etika dan praktikal seperti mendapatkan kebenaran peserta dan memastikan keselamatan psikologi mereka juga amat penting. Jadi dengan langkah-langkah ini diharapkan masyarakat harmoni tidak terbina secara semula jadi, tetapi dibentuk melalui kesedaran, tindakan dan komitmen bersama agar masalah prejudis dapat dikurangkan.